Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton secara langsung siaran agenda Awani daripada Studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan saya malam ini ingin berbicara tentang satu perkara yang begitu penting, bukan sahaja di dalam negara tapi di arena dan persada antarabangsa, kerana kita melihat ke arah perkara yang sering dibincangkan dan kini semakin dibincangkan di dalam negara, iaitu isu di mana penghakupayaan dan pemerkasaan terhadap wanita itu semakin kerap dibincangkan. Malah polisi beberapa negara, termasuklah negara maju dan membangun, menjurus ke arah ini. Di Malaysia bagaimana, di rantau ini bagaimana, dan bagaimana kita dilihat oleh negara luar dalam aspek ini. Saya ada orang yang cukup sesuai untuk membincangkan perkara ini bersama dengan saya malam ini. Jadi saya ingin mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Rohani Abdul Karim, ke set agenda awal ini bersama saya buat kali pertama. Terima kasih, Kamalu. Tetapi isu ini bukanlah kali pertama dibincangkan di Astro Awani, dan saya ingin masuk dalam perspektif yang agak berbeza malam ini, kerana kerap kali dilihat isu gender dalam konteks sama ada A atau B. Kalau lelaki semestinya masuk sebelah lelaki, kalau perempuan masuk sebelah perempuan. Tetapi saya ingin memetik isu seperti yang dibangkitkan oleh pemandu misalnya, oleh Datuk Seri Idris Jala, yang melihat bahawa jika kita tidak memberi keupayaan dan menghak-upayakan golongan wanita negara ini, maka kita boleh mengira secara langsung berapa peratus keluaran dalam negara kasa yang kita semakin rugi setiap hari kita tidak memastikan perkara ini berlaku. Dalam kata lensa itu, ingin saya masuki ke dalam isu ini kerana ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau tidak, tapi ini isu jika kita memperkasakan dan menghak-upayakan wanita, maka kita akan menghak-upayakan masyarakat itu sendiri. Betul. Pandangan YB tentang perkara ini. Jadi alhamdulillah wanita ini, dan di dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini saya nak menukarkan sikit. Kadang-kadang didapati bahawa dikatakan kami hanya menjaga wanita. Tapi tidak. Sebenarnya ia adalah termasuk wanita, keluarga dan masyarakat. Ya. Jadi bila dikatakan kita nak empower tadi tu, memang wanita ni satu daripadanya, sebab wanita, lelaki adalah bersama-sama kita menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi kalau wanita ini kita tidak empower juga macam kita buat kepada lelaki atau kepada mana-manalah anggota masyarakat, saya rasa tempang. Ya, jadi oleh yang demikian di kementerian kita akan memastikan bahawa kesaksamaan kepada semua. Jadi kalau dibawa isu gender ini, bagi kami bukan sahaja satu pihak tapi semua. Dan terlebih lagi ya Kamarul, dalam kementerian ini ada 8 kumpulan SASA. Yang kita hendak jaga ni, daripada wanitanya, lelaki, warga mas, OKU, anak-anak yatim, mangsa-mangsa bencana. Jadi mereka ini semua kita memberi hak yang sama kepada mereka. Mungkin kerana sejarah diskusi isu ini mengambil perspektif sejak 1960-an mungkin tentang hak yang dituntut oleh wanita dan sebagainya, maka dia ada bagasi persepsi itu. Jadi di Malaysia ini, kalau kita lihat cabaran ini yang mendepani kita dalam konteks jantina atau gender itu begitu besar. Malaysia percaya kepada MDG, Deklarasi Milenium dan deklarasi ketiga itu tentang penghak-upayaan wanita contohnya, dan sasaran untuk mencapai matlamat pada 2015 itu sebegitu mendesak sekali. Dalam konteks itu juga saya ingin melihat bagaimana YB sendiri melihat perkara ini, kerana YB bukanlah selamanya bersama dengan kementerian ini. YB sendiri sebagai seorang wanita muncul dalam erti kata itu untuk memperjuangkan dan mencapai cita-cita. Jadi kita nak melihat Malaysia yang memberikan pengupayaan kepada sebarang ataupun walaupun seorang wanita untuk boleh mencapai cita-cita beliau dalam apa erti kata apa sektor sekalipun. Jadi dalam konteks itu, mengambil pengalaman YB sendiri, bagaimana YB kini memperjuangkan kepada stakeholder ini ataupun
kumpulan berkepentingan wanita, kerana YB sendiri sudah melalui jalan-jalan ini. Bukan senang nak masuk universiti dan mengambil ijazah lanjutan dan kemudian dia masuk dalam politik misalnya. Jadi syukur alhamdulillah kita nampak memang jauh perbezaan. Dan boleh dikatakan kita wanita di Malaysia begitu bertuah sekali. Sebab kita diberi satu kesaksamaan. Sebagai contoh, alam persekolahan dan juga alam di universiti. Sekarang wanita sudah 68%. Dah masuk ke universiti. Betul. Dan insya-Allah yang 68% ini akan masuk kepada labor force atau labor market. Jadi oleh demikian saya mendapati bahawa kerajaan Malaysia telah, sebab semenjak kita sama-sama memperjuangkan hak untuk wanita, khasnya kita elimination of discrimination against women. SIDA. Jadi SIDA tu nampaknya memang satu rangka formulasi program-program yang begitu strategik sekali hingga kita dalam masa yang singkat kita telah dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah diberikan. Jadi saya sekarang ini memikul tugas itu untuk kita meneruskan sasaran-sasaran supaya wanita ini memang mencapai. So yang kita hendak pastikan, dan mungkin malam ini saya akan berkongsi juga sasaran 30% ni. Okey, boleh. Khasnya women on board atau board members. Tapi sebelum tu, kerana saya suka Menteri-Menteri Sarawak ni, mereka memberikan saya banyak data. Datuk Seri Idris Jala dalam tulisan dipetik oleh Akbar dan sebagainya mengakui hakikat 68% tu, tapi beliau hubungkan dengan guna tenaga wanita dalam mereka yang diambil bekerja, women of employable age, umur yang boleh bekerja itu tak sampai pun 50%, sekitar 47.89 itu. Dan persoalannya ialah jika lebih 60% wanita sejak beberapa tahun dahulu mendominasi sekurang-kurangnya IPTA, institusi pengajian tinggi awam, ke mana mereka pergi? Sepatutnya mereka lah, kalau 60% di universiti, maka dalam ruang bekerja pun mesti lebih daripada 50%. Jadi jurang ini. Jadi itu adalah satu provokasi yang begitu baik sekali, dan memang kita ada berbincang untuk mencari mana yang hilang ni, vacuum tu. Jadi rupanya selalunya di dalam aliran kehidupan kita. Kita lepas kita belajar, kita sekolah, kita belajar, kita masuk bekerja menjadi wanita berkarier. Dan selepas itu kita ada biological clock ni, yang ticking ni. Dan selalunya berumah tangga selepas itu. Dan selepas itu bila berumah tangga bermakna hendak memulakan keluarga. Dan selalunya di antara suami dan isteri, dua-duanya bekerja. Bila kedua-dua mengambil keputusan untuk memulakan keluarga, selalunya wanita ini yang akan mengambil keputusan untuk withdraw daripada job market. Dan mereka akan mengambil tindakan untuk YB, kita rehat dahulu kerana mungkin kita nak berdebat dalam waktu rehat tentang perkara ini. Tetapi kita akan kembali dengan melihat kepada itu dan menghubungkannya dengan kuota 30% itu yang mungkin YB sebut itu selepas ini. Jika anda berada di rumah, anda mungkin dalam golongan yang ada isu ini di pemikiran, iaitu work-life balance, mengimbangi di antara keperluan untuk berjaya dalam kerjaya, tapi juga ingin membina keluarga yang begitu kukuh. Dan terutama sekarang banyak perkara yang kita bincangkan juga dalam berita dan sebagainya yang tidak begitu memperlihatkan keharmonian keluarga. Tapi dalam konteks itu juga, adilkah untuk kita menghakimi persepsinya terhadap wanita berkerjaya yang memilih untuk keluar daripada bidang kepekerjaan itu, dan bagi mereka itu satu pengorbanan
untuk generasi masa depan. Satu pengorbanan untuk membiarkan suami mereka bekerja. Dalam konteks ini, posisi yang boleh diambil oleh kementerian itu memang banyak, tapi mungkin pada satu pandangan juga agak terhad kerana ia perlu berjalan dengan ekosistem lain. Contohnya di negara Skandinavia, mereka tidak melihat pada cuti bersalin. Mereka melihat pada cuti kepada ibu bapa. Maknanya, kalau 3 bulan ke 7 bulan yang diberikan oleh setengah negara Skandinavia, ia bukan hanya untuk ibu, tetapi untuk bapa juga bapa boleh memilih untuk berada di rumah dan undang-undang negara itu akan menuntut majikan supaya mempertahankan posisi yang ditinggalkan oleh ibu atau bapa untuk tempoh itu, dan apabila mereka kembali bekerja, mereka tidak perlu memohon kembali tapi hanya menyambung di mana mereka tinggalkannya. Jadi ekosistem yang membantu untuk keharmonian, keseimbangan di antara kerja dengan kerjaya, dengan rumah itu juga perlu dibantu oleh sektor swasta dan sebagainya. Jadi tugas yang mendepani YB itu saya faham betapa beratnya. Tetapi mungkin YB boleh ceritakan bagaimana pengalaman YB sendiri berdiskusi, berbincang dan cuba melobi supaya sektor-sektor lain ini bekerjasama dalam konteks ini. Okey. Satu mengenai keselesaan, dan seperti saya katakan tadi, selalunya isteri atau wanita itulah yang mengambil keputusan untuk withdraw daripada pekerjaan untuk memulakan keluarga. Ya. And then after untuk beberapa ketika, khasnya bila kita dapati bahawa talent mereka ini adalah begitu diperlukan oleh negara. Jadi oleh yang demikian, kita seharusnya mengadakan satu suasana di mana mereka ni boleh kembali bekerjaya, tetapi atas keperluan dia. Bermakna bukan dia hendak bekerja macam biasa daripada 8 pagi sampai 5 petang, tetapi dia akan balik semula bekerja atas term dia. You know, ada memilih untuk bekerja 3 kali seminggu. Ada bekerja, mungkin nak bekerja pagi sebab petang anak dia nak bersama dengan anak, atau dia kata dia hendak bekerja dari rumah. Jadi semua ini pada satu ketika dahulu memang tak mungkin berlaku. Tapi syukur alhamdulillah sekarang kita ada satu program Flex Work. Kita bersama dengan Talent Corp, kita mendapati bukan sahaja daripada badan kerajaan tetapi juga daripada badan swasta. Yang sama-sama memikirkan, sebab sekarang ini dengan teknologi dan sebagainya, kita tidak perlu physically berada di pejabat, tetapi kita akan menggunakan outcome base. For example, kalau kita dalam line sales katakan, asalkan saya tahu, asalkan semua membuat sales of 1 million ringgit a month, kata sebagai contoh. Jadi saya tak kira dia bekerja di mana, dia bekerja jam berapa, but I know ada generatekan sales yang seperti diputuskan oleh syarikat. Itu satu. Keduanya, saya rasa bila sudah berumah tangga dan sebagainya, beranak pinak tadi, berbalik kepada cuti itu tadi. Memang syukur alhamdulillah over the years kerajaan pun begitu prihatin, kita juga memandang ke negara lain dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa sekarang kaki tangan wanita di sektor awam kita sudah pertingkatkan daripada 60 hari hingga 90 hari cuti bersalin. Saya rasa mulai daripada tahun 2010. Jadi itu adalah satu keselesaan kepada ibu yang bersalin, dan pada masa yang sama ini telah dipanjangkan juga kepada swasta, di mana sekarang ini kaki tangan sektor swasta juga 90 hari. Dan ada satu lagi di mana cuti bergaji bersalin bergaji penuh sebanyak 300 hari
sepanjang perkhidmatan. Jadi pandailah kita Susun. mengagih-agihkan berapa hari, berapa orang anak dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang saya rasakan begitu elok sekali, dan seperti dikatakan tadi oleh Kamarul, sekarang ini cuti isteri bersalin ini kita panjangkan kepada suami. Jadi sekarang ini pegawai-pegawai lelaki atau suami boleh juga bercuti daripada 3 hari sehingga 7 hari bercuti tanpa rekod. Bermakna mereka boleh mengambilkan cuti mulai tahun 2003 dengan tujuan untuk kita mengikatkan tali silaturahim kekeluargaan. Jangan pula ambil cuti ini untuk pergi ke lain. Ini adalah bercuti untuk bersama dengan isteri, anak supaya bonding. Untuk mengikatkan tali silaturahim keluarga. Saya suka YB sudahkan hujah tu dengan perkara seperti itu, kerana kadang-kadang kita boleh letakkan undang-undang yang hitam dan putih, kita boleh letakkan objektif dan matlamat sebagainya. Tapi kalaupun kita benarkan untuk pegawai lelaki bercuti, tapi mungkin tekanan rakan sebaya yang kata, apa pula, kenapa tak bagi orang rumah yang bercuti contohnya. Satu perkara adalah dengan polisi, tapi satu perkara lagi juga di antara tekanan rakan sebaya, apa yang dikatakan warisan sejarah dan legasi itu, pemikirannya itu, kerana untuk berubah itu kadang-kadang lebih sukar, untuk mempertahankan apa yang ada itu lebih senang. Jadi bagaimana isu itu akan difaktorkan, mungkin perlu pinjam sikit kepintaran berpolitik YB yang ada itu untuk mengubah pemikiran dalam konteks ini, kerana kita boleh faham kenapa Sweden dengan mudahnya boleh melakukan perkara ini, kerana di parlimen mereka lebih 50% daripada wakil-wakil parlimen itu semuanya wanita. Itu didominasi oleh wanita. Jadi tidak timbul isu untuk perkara ini dibincangkan. Tetapi di Malaysia, di mana gender sensitivity ataupun sensitifnya seseorang YB terhadap isu wanita itu masih lagi menjadi perkara dibincangkan, bukan tentang isu-isu ini. Jadi bagaimana YB memperjuangkan perkara ini, itu kita bincangkan selepas ini. Malam ini sebenarnya diskusi ini kerana pada hari Selasa depan, 20 hari bulan, saya akan berdebat. Dan ini diberikan pentas oleh kementerian dan sebagainya kerana ada sidang kepuncak wanita. Dan satu aspek itu adalah perdebatan, tapi ada banyak sesi lain daripada orang luar negara sampailah orang dalam untuk membincangkan semua yang telah kita bincangkan tadi. Tapi saya nak curi keluar kerana saya rasa YB masih lagi simpan pengalaman korang cerita-cerita menarik itu, legasi pertarungan di parlimen ke, di negeri ke, tentang isu-isu wanita ini, kerana kita tahu sasaran program transformasi ekonomi bukan saja ingin melihat kepada partisipasi ataupun penyertaan wanita dalam guna tenaga kepada peringkat 55%, tetapi juga ingin menyaksikan pegangan kuasa wanita dalam sektor korporat dan pembuatan keputusan dalam lembaga pengarah misalnya ke arah 30%. Jadi saya nak rangkumkan semua soalan besar itu kepada pengalaman YB memperjuangkan perkara ini. Satu, di dalam parlimen selalunya yang terbaik adalah supaya beberapa usul dan cadangan dibawa oleh sebab anggota ahli parlimen lelaki itu melebihi wanita. Jadi selalu kita mengadakan perbincangan, kita bawa cadangan rang undang-undang untuk kita bincang. Selepas itu kita ajukan kepada yang berhormat khasnya yang berhormat lelaki untuk menyuarakan supaya ianya lebih efektif. Jadi syukur Alhamdulillah dengan kita membuat engagement ini selalu di antara kementerian dan juga ahli-ahli parlimen ini, jadi mereka lebih memahami dan oleh yang demikian mereka akan membawa usul itu dan membahas dengan baik sekali. Jadi ini yang bila keluarnya undang-undang yang baik ini adalah kerjasama dua-dua pihak. Penentang-penentang dalam dewan tu yang masih berfikiran lama kan ini. Itu biasa. Tapi
kita slowly lah kita cuba merubahkan pemikiran. Kadang-kadang tak cukup di dalam dewan kan, Marut, kita pergi di luar. Kita kata mari kita minum sama, kita bincang. Sebab mungkin itu lebih, dia rasa lebih personal sebab kita lebih dekat, kita memaklumkan, kita explain. Sebab kadang-kadang di dalam dewan itu masa untuk kita tak nak cukup menggulung tu dalam masa yang singkat atas perbahasan yang dah memakan 2-3 hari. Bayangkan berapa banyak yang dapat kita kupas. Jadi oleh demikian kita kena bawa approach, kita pergi, kita buat engagement, kita bincang secara lebih detail. Mungkin mereka juga kena pergi ke sidang kemuncak wanita ni. YB ceritakan pasal sidang kemuncak wanita. Yang tadi tu Women on Board. Jadi syukur alhamdulillah satu daripadanya kita di dalam bajet kita tahun ini kita hendak memastikan 30% penyertaan wanita khasnya di dalam board members ya. Jadi yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan supaya GLC sekurang-kurangnya seorang ahli wanita on board. Jadi syukur alhamdulillah sekarang ini semenjak Januari sehingga kini kita sekarang sudah ada 52 ahli wanita on board, iaitu melepasi target kami tahu. Target bermula 20 orang. Jadi bila dapat 52 orang tu dah 200%. Jadi syukur alhamdulillah. Jadi mungkin kita akan meletak target yang lebih tinggi. Dan balik kepada persidangan Summit Wanita tahun 2013, ini adalah yang ke-11 tahun. Tiap-tiap tahun kita buatkan bertujuan untuk kita mengadakan work balance, kita bawakan bermacam-macam penceramah yang terulung supaya dapat berkongsi dari segi pengalaman, engagement juga, supaya kita juga dapat membukakan ruang minda kita untuk kita mengetahui apa yang berlaku di tempat-tempat lain selain daripada di Malaysia. Jadi oleh demikian memang kita mengalu-alukan ini yang ke-11 dan untuk makluman kali ini ada kelainan sedikit. Maklumlah dah 10 tahun. Jadi ada kelainan dan kali ini kita hendak menggunakan kesempatan setelah 10 tahun mengadakan Women Summit ini untuk kita hendak memberikan anugerah. Anugerah ini dinamakan Life at Work. Dan untuk maklumannya, kita punya summit kali ini dia punya tema Forging Your Own Path. Ini bermakna wanita itu sendiri yang seharusnya menentukan di mana hala tuju dia. Itulah tadi nak membuat keputusan. You nak menjadi full time housewife ke, you nak menjadi full time career woman, or you nak both. Pun boleh, both is also keputusan. Jadi oleh demikian yang award kali ini first time julung kali Life at Work Award, iaitu untuk kita hendak meraihkan the top 3 employers, majikan ni. Sebab kita pun nak menghargai majikan yang memberi banyak ruang. Tak apa, Wabi, saya akan ada di situ. Bukan saya ada, saya kena berdebat, tapi tak apa, kita lihat. Dan saya sentiasa memberikan penghargaan sebenarnya, kerana saya masih ingatkan arwah nenek saya yang tidak pun berpendidikan sekolah apa pun, tetapi mengikut kata bapa saya, walaupun dari sawah hinggalah ke pendidikan anak-anak, beliaulah yang mengaturkan segalanya. Jadi dalam konteks ini, mungkin saya akan minta untuk sidang puncak yang akan datang tahun depan, mereka memikirkan tentang warisan legasi masyarakat kita. Kerana kerap kali kita mengatakan kita konservatif, tetapi sebenarnya dari masa dulu lagi, sejak Raja Kuning, Hijau, Biru dipadani itu lagi, mereka adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang begitu kukuh dan jangan diperlekehkan dalam aspek sejarah juga. Itu kita fikirkan bersama, pergi ke pusat Convention Sime Darby untuk mengetahui lebih lanjut pada minggu depan. Sekian, terima kasih. Hantarkan pandangan anda sendiri, ada Twitter, Facebook, Instagram maupun terus ke astroawani.com. Selamat malam dan kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Thank you.